Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan yang kalian lakukan kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan perkongsian ilmu daripada Solehah hari yang ke-28. Alhamdulillah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link page live hari ini supaya lebih ramai orang mendapat manfaat dan juga sebaran ilmu. Kita kongsikan bersama-sama, insya-Allah. Waalaikumsalam. Hai Reha, hai Kak Mila, hai B. Okey, tajuk hari ini adalah kelebihan tanah haram di Mekah. Alhamdulillah, Solehah pun telah berpengalaman sampai ke sana. InsyaAllah kita ceritakan dan kongsikan serba sedikit antara kelebihan dan juga fadilat apabila kita berada di sana. Apakah yang akan kita dapat, insyaAllah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Amita. Hai Kak Mas. Hai. Waalaikumsalam Kak Farah. Okey, alhamdulillah diberikan peluang untuk sharing ilmu pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah, Solehah dah berpeluang sampai ke Tanah Suci Mekah pada bulan Disember tahun 2019. Alhamdulillah diberikan peluang sebelum negara kita dilanda COVID-19 dan semua flight ditutup untuk sampai ke sana. Alhamdulillah pada bulan Disember Solehah berpeluang untuk sampai ke sana dan tiba-tiba bulan Mac 2020 kita dilanda dengan wabak COVID-19 yang semakin berleluasa dan negara Malaysia pun mengalami MCO, PKP. So time ni lah kita dapat banyak ibrah dan juga hikmah. Sebagaimana sebelum ni kita rindu tengok Tanah Suci Mekah, ramai orang, sentiasa dipenuhi, tak pernah kosong. Tak pernah kosong dan sentiasa ada orang bertawaf, ada orang buat sa'i, ada orang buat ibadah haji dan umrah tanpa putus-putus setiap tahun. Alhamdulillah. So antara kelebihan bila kita berada di Tanah Suci Mekah atau dikenali juga dengan Tanah Haram. Tanah Haram ni adalah nama yang diberikan. Sebabnya bumi Mekah ni merupakan salah satu tempat yang mempunyai karamah, kemuliaan. Allah memberikan rahmat dan juga kemuliaan karamah kepada bumi Mekah dan dipanggil sebagai Tanah Haram, iaitu orang-orang semua dilarang untuk berperang, berbunuh-bunuhan, mencabut tumbuh-tumbuhan dan juga sebagainya. So bumi Mekah ni sangat-sangat dipelihara oleh Allah dan kita dilarang untuk melakukan perkara sumbang di sana. Dan insya-Allah sebabnya Tanah Suci Mekah ni dinamakan Tanah Haram, sebabnya kita semua diberi penghormatan. Bila berada di sana kita rasa aman damai, kita boleh beribadah tanpa was-was, kita boleh beribadah non-stop dan kita boleh ganda-gandakan lagi pahala kita bila kita berada di sana. Kalau anda nak tahu, contoh kalau kita solat di Malaysia, kita hanya akan dapat 27 pahala kalau solat berjemaah. Tetapi kalau kita solat berseorangan diri di Malaysia ni, kita dapat 1 pahala. Kalau berjemaah kita dapat 27. Tetapi bila kita solat di Tanah Suci Mekah, alhamdulillah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah 100,000 kali ganda. Cuba bayangkan, kalau kita solat Zuhur di sana, kita solat berjemaah, kita
darabkan 27 kali dengan 100,000 pahala. Gandaan yang Allah berikan, subhanallah, sangat banyak. Sebab tu ramai orang berpusu-pusu nak ke sana, tak lepaskan peluang. Ada je duit, terus nak pergi buat ibadah umrah, terus nak menunaikan ibadah haji di sana. Sebab dia punya kelebihan barokah bila kita berada di tanah suci Mekah ni. Alhamdulillah, salah satunya doa mudah dimakbulkan. Dan kita nak clearkan dosa-dosa kita yang lalu, nak minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa sungguh-sungguh depan Kaabah, kita doa sungguh-sungguh depan makam Rasulullah. InsyaAllah antara doa-doa yang dimakbulkan Allah apabila kita berdoa di Jabal Rahmah, berdoa di hadapan Kaabah, berdoa di Tanah Suci Mekah, dan sangat-sangat amazing. Sebab tu Solehah nak ceritalah pengalaman Solehah sewaktu Solehah pergi Mekah. Solehah berdoa, ya Allah, izinkan aku untuk capai 1 juta pertama pada tahun 2020. Dan Alhamdulillah, doa Solehah dimakbulkan oleh Allah. Memang Solehah berjaya capai 1 juta pertama pada 26 November 2020. Allah kurniakan sangat-sangat mudah, sangat-sangat tepat pada masanya. Solehah nak tahun 2020, Alhamdulillah Allah izinkan. Sebab memang Solehah tulis dalam kertas, Solehah tulis, Solehah duduk depan Kaabah, and then Solehah tulis, ya Allah, izinkan Solehah binti Mat Taha untuk capai 1 juta pertama pada tahun 2020. Amin ya Allah yang mujib. And then bila saat tu tiba pada tahun lepas 2020, Allah makbulkan Solehah capai 1 juta pertama tu, menitis air mata kesyukuran kerana Allah makbulkan doa kita. Lagi-lagi bila doa tu Solehah sendiri baca di hadapan Kaabah, di tanah haram. So antara kelebihan bila kita berdoa di tanah haram, insya-Allah doa kita memang akan dimakbulkan oleh Allah. Doa kita tiada hijab, Allah akan makbulkan tepat pada masanya. Dan Solehah sendiri berdoa, ya Allah, kurniakan aku tim yang sentiasa berdakwah lillahi ta'ala. Kau redakanlah dakwah FTR ni di muka bumi ni, ya Allah. Solehah doa sungguh-sungguh depan Kaabah, ya Allah, redakanlah dakwah FTR sehingga akhir hayat. Kami nak bawa ramai-ramai orang untuk turn back to Allah. Waktu berdoa tu menitis air mata kesyukuran kerana kita tak sangka Solehah dapat pergi ke Mekah tu secara percuma je. Secara percuma, HQ FTR sponsor Solehah dan suami, bila mana kami dijemput ke sana secara percuma, dan Solehah masa tu bawa baby Martin. Betapa di sana Allah sangat-sangat mudahkan urusan. Solehah nak ibadah, nak tawaf, nak sa'i, bawa baby, selalu orang risau kan, macam mana nak ibadah kalau bawa baby? Alhamdulillah, sebenarnya kita kena yakin pada kekuasaan Allah. Bila kita bawa baby, bila Solehah bawa baby, lagi urusan dipermudahkan. Sebabnya bila orang Arab tengok kita bawa baby, dia selalu dahulukan kita. Dia kata, tafadhal, tafadhal, jalan dulu. So kita diberikan keutamaan. Contoh macam naik flight pun, Alhamdulillah bila kita bawa baby, kru-kru di dalam flight sentiasa memberikan kelebihan kepada ibu-ibu yang ada anak kecil. Ada siap disediakan katil untuk baby, kita sediakan seat lebih untuk baby. So betapa bila kita ni niat, ya Allah, kau permudahkanlah urusanku di tanah haram. Walaupun nak beribadah, bawa baby, gendong, pusing 7 kali, buat tawaf, sa'i, ulang-alik, betapa struggle-nya. Tetapi Allah permudahkan urusan kerana Allah tahu Solehah mampu, dan wanita yang kuat ini insya-Allah boleh menjalankan ibadah secara sempurna dan insya-Allah beroleh umrah yang mabrur. Kita selalu minta doa dengan Allah. Dan Solehah sendiri waktu di sana, Solehah niatkan juga baby Martin buat ibadah umrah yang sama. Sama ada Allah terima atau tidak, wallahu a'lam, tetapi kita memang niatkan. Baby Martin masa tu umur dia belum 2 tahun lagi. Belum 2 tahun, baru setahun, dalam setahun 8 bulan macam tu. Alhamdulillah bertuah imam kecil baby Martin dah buat ibadah umrah sama-sama dengan umi dan ayah. Asbab kecemerlangan bisnes FTR, kami sampai ke sana. Barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya anda pernah dengar tak? Walaupun kita banyak duit, tetapi Allah tak izinkan untuk kita sampai ke sana, kita tak akan diberikan peluang. Tetapi andai kita tak berduit sekalipun, tetapi jika Allah nak jemput kita ke sana, kun fayakun, secara percuma pun kita boleh sampai ke sana. Bukan bermaksud di sini hanya orang yang ada duit, hanya orang yang kaya raya je akan sampai. No, tetapi
andai kita jutawan ke, andai kita banyak duit sekalipun, kalau Allah tak izinkan, kita ada duit berjuta-juta pun, Allah tak izinkan untuk kita sampai ke sana, maka kita pun takkan sampai. Tetapi bila kita tak ada duit pun, semuanya percuma disponsor, tapi Allah sayang kita, Allah kasih kita, Allah nak jemput kita, Allah rindu kita, Allah bagi kita peluang bersama-sama suami untuk datang ke tanah haram. Subhanallah, ini adalah satu peluang yang takkan Soleh lupakan seumur hidup ni. Sebabnya inilah impian setiap orang. Semua orang berimpian nak pergi tanah suci kan. Alhamdulillah, walaupun sekali seumur hidup pun bersyukur sangat-sangat, walaupun sekarang ni kita dah rasa rindu sangat nak pergi taman-taman syurga, nak pergi raudah. Ya Allah, subhanallah, rindu sangat. Betapa kita excited nak pergi ke raudah tu. Solehah berjalan dengan jemaah perempuan pada malam tu, dah janji dah pada pukul 1 pagi hingga 4 pagi kita berada di taman-taman syurga raudah. Subhanallah, semua peluang macam ni, semua orang nak sangat pergi. Tetapi sejauh manakah Allah izinkan? InsyaAllah bila Allah izinkan, kita akan sampai ke sana dengan mudah. Dan doalah semoga COVID-19 segera berakhir dan kita boleh melakukan ibadah umrah dan haji tanpa sekatan, insyaAllah. Okey, selain tu, antara kelebihan bila kita berada di tanah haram, setahu kita dan anda semua, tanah haram merupakan tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal, hari Isnin, tahun Gajah, di tanah suci Mekah. So ini adalah antara tempat barakah. Sebab tu bumi Mekah ni dinamakan karomah, kemuliaan. Allah memberikan kemuliaan kepada tanah suci Mekah, tanah haram ni, untuk kita beribadah. Dan kalau kita beribadah, kita dapat pahala berganda-ganda, doa kita akan dimakbulkan, dosa kita akan diampunkan. Sebab tu bertuah sangat bila kita dapat pergi ke sana. InsyaAllah kita sedar kita banyak dosa, kita bertaubat sungguh-sungguh, buat solat taubat di sana, menangis, meratapi, bercakap dengan Allah. InsyaAllah doa-doa kita akan Allah angkat dan Allah akan ampunkan dan sucikan hati kita seperti kita memperoleh hati yang baru, insya-Allah. Sebab tu salah satu kelebihannya lagi, tanah suci Mekah ni tidak akan dimasuki Dajjal. Sebab tu ramai orang bercita-cita, berdoa, ya Allah, matikanlah aku di tanah haram. Ya Allah, aku nak menetap di tanah haram. Tetapi setahu kita, bukan mudah untuk kita tinggal di sana, nak menetap di sana. Kalau Allah tak izinkan, walaupun hanya kerana tugasan, contoh Solehah ada sedara di mana adik ipar, adik-beradik dia bekerja di sana, di Arab Saudi. Bekerja di sana setiap minggu, hampir setiap minggu dia boleh buat umrah. Betapa Allah ni nak bagi rezeki, bukan semata-mata kita ni banyak duit, kita boleh pergi ke sana. Tak. Tetapi, contoh, cleaner Indonesia yang bekerja di sana ramai cleaner Indonesia yang bekerja di sana. Alhamdulillah, walaupun mereka tak berduit, tetapi kerana niat mereka menjaga lantai-lantai, mensucikan bangunan-bangunan di dalam tanah haram, insya-Allah, di situlah kita nampak dan Solehah sendiri perhatikan di mana mereka cleaner ni yang Allah pilih untuk bekerja di sana, anytime sahaja mereka boleh melihat Kaabah, boleh memegang Hajaratul Aswad, boleh menukarkan kelambu Kaabah. So semua ni adalah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang tak semua orang akan merasainya. Tetapi itulah, selagi hati kita baik, selagi hati kita sentiasa dekat dengan Allah, Allah boleh bagi segala-galanya dengan mudah. Hatta kita ni bekerja as a cleaner, kalau Allah nak jemput kita ke sana, kita boleh sampai ke sana dan kita akan beroleh barakah daripada kelebihan yang Allah berikan ini. Dan yang terakhir, kelebihan berada di tanah Mekah adalah bumi Mekah ni akan sentiasa aman damai dan Allah sangat memuliakan Baitullah. Baitullah ni adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. So rumah Allah ni sangat dipelihara daripada musuh-musuh Islam, tiada peperangan boleh berlaku dan tiada pertumpahan darah boleh berlaku. Tetapi di sini, inilah tempat yang Allah pelihara sehingga hari kiamat, sehingga Dajjal pun tak boleh menembusi tanah suci Mekah.
InsyaAllah. Okey, semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini. Solehah doakan agar anda semua dijemput ke tanah suci Mekah dan Allah memberikan anda peluang untuk sama-sama merasai kenikmatan bila berada di sana. Seolah-olah kita, ya Allah, tak nak balik. Sebolehnya nak duduk di sana, betapa seronoknya. Betapa hati kita ni tenang sangat, bahagia sangat. Tak fikirkan apa-apa masalah, cuma di sana kita nak beribadah, kita nak bercakap dengan Allah, kita nak berdoa sungguh-sungguh, kita nak amal kita ni diterima dan ditetapkan serta diberikan hidayah sehingga ke akhirnya, insya-Allah. So semua orang doa kepada Allah semoga kita semua beroleh barakah, mendapat husnul khatimah, ditetapkan iman dan dimatikan dalam keadaan tanpa hisab, tanpa azab, insya-Allah. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.